Assalamualaikum. Nama saya Aruzah Hamzah. Saya asal dari Indonesia. Ni saya nak buat lesen kat Malaysia. Kat sini kalau nak kerja, saya pun memang perlukan lesen ni. Untuk kemudahan saya bekerja, saya kena cari lesen kat Malaysia lah. Mula-mula kita akan buat ikut panduan dia sebab masih belajar. Assalamualaikum, kembali kita di channel saya. Hari ini saya nak buat satu video berkenaan seorang pemuda ni. Dia asalnya dari Indonesia yang mohon lesen di Malaysia. Jom kita teruskan. Baik, ujian dalam LITA ataupun hari ini dia hari pertama. Hari pertama dia belajar. Jadi saya dah ajar semua sekali untuk 5 elemen dalam LITA bagi D manual. Sekarang kita tengok dia cuba buat tanpa bantuan cikgu. Jadi saya dekat sini cuma rakam dia dari luar. Kita nak tengoklah sama ada dia boleh buat ataupun tidak. Baik, sekarang kita nak mula untuk latihan ataupun selekoh S. Untuk selekoh S ni sedia maklum kesalahan-kesalahan yang kita tak boleh lakukan seperti langgar tebing, terlibat kemalangan, tidak lebih masa 3 minit dan perlu berhenti di penghujung simpang tu sebelum melepasi garisan. Itu semuanya adalah kesalahan mandatory. Baik, kita terus tengok. Berhenti dekat sini kan. Berhenti dekat sini, pastikan bumper ataupun badan motorkar tidak melepasi garisan. Sebelum keluar kena lakukan cito, beri isyarat kiri, tengok kiri dan kanan sekiranya selamat, baru boleh kita keluar daripada selekoh S. Baik, latihan seterusnya adalah bukit. Kalau sekiranya kedua-dua lorong dekat bukit ada kereta, jadi calon perlu berhentikan kereta dia dekat sinilah. Salah satu lorong kosong baru kita boleh naik, tapi sebelum bergerak tu bagi isyarat ke kiri untuk kita naik bukit. Di lorong mana yang kosong. Okey, lorong kanan. Dengan satu olah gerak dan hanya berhenti sekali je dekat sini. Berhenti dan pastikan kedua-dua roda dalam garisan kuning. Puas hati, horn, angkat tangan, pandang ke arah pondok tadi tu. Kemudian bila dapat arahan, calon perlu membuat timbangan untuk melepasi halangan bukit. Syarat ataupun kesalahan untuk bukit: tidak boleh langgar tebing, tidak boleh langgar tiang, tidak boleh langgar garisan, perlukan roda dalam garisan kuning 100% sebaiknya lah. Kemudian turun, berhenti di simpang sebelum garisan. Ni sebelum garisan berhenti, kena berhenti kat sini. Kemudian kita nak ke arah kanan untuk menuju ke side parking ataupun parkir sisi untuk halangan seterusnya. Selepas turun bukit,
berhenti kat simpang. Kita nak ke kanan, perlu bagi isyarat, perlu berhenti. Kalau sekiranya laluan sebelah kiri tu sibuk, kita tunggulah belakang dia. Baik, untuk petak parking di tempat kami ni di Seri Muda, dia ada 5 petak parkir sisi, petak parking. Jadi sekiranya hari ujian, kita hanya guna satu petak je lah. Jangan buat pula banyak kali setiap kotak tu kamu buat, tak boleh lah. Dia ada pilihan je. Ataupun hari test dia ada petugas yang memberi arahan untuk masuk ke petak parking yang mana satu. Kalau hari latihan, kita tengoklah mana petak yang kosong, kita tuju ke petak parking yang kosong. Tapi setiap kali kita nak masuk petak parking ataupun lorong parkir sisi tu, kenalah bagi isyarat. Jangan lupa nak bagi isyarat. Mana tempat-tempat berhenti ataupun simpang-simpang keluar masuk perlu berhenti ataupun memberi isyarat. Baik, sekarang kita nak masuk petak parking nombor 3. Seperti sedia maklum, semua kalau step-step parking ni dia ada banyak step parking. Jadi calon-calon yang dah belajar dengan step parking setiap cikgu masing-masing ajar, jadi perlu ikutlah dan ingat. Okey, untuk calon ni tadi saya dah ajar dia untuk cara-cara masuk set parking, dan saya cuba bagi dia buat sendiri tanpa bantuan orang sebelah ataupun cikgu dia. Kita tengok sama ada dia boleh buat ataupun tidak. Kita tengok ni tadi dia berundur, sepatutnya undur garisan ataupun tayar belakang selari dengan garisan putus kedua, tapi dia tak berapa sampai. Kemudian dia cepat sangat pusing kiri dan gerak ke depan. Cuba tengok tu, hampir-hampir bumper depan dia nak kena garisan, kedudukan dia kena garisan di depan tu. Tapi kalau macam ni masih boleh digunakan lagi lah. Masih boleh lagi, boleh diterima. Asalkan keseluruhan badan motorkar tidak menjulur keluar garisan putih lurus tu. Dapat fahamkan untuk set parking ni. Kemudian bila puas hati, tadi horn dan angkat tangan, dan kita nak keluar, tahan steering kiri, undur. Pastikan juga badan motorkar tidak menjulur keluar garisan waktu nak bergerak keluar daripada petak parking. Sama ada langgar tebing ataupun melanggar garisan lurus sebelah kanan tu. Kemudian berhenti di simpang berhenti, perlu bagi isyarat ke kanan untuk keluar. Menuju ke halangan seterusnya adalah halangan seleko Z. Okay. Kalau keluar daripada petak parking 3 nak masuk menuju ke seleko Z, kita kena ikut lorong ni lah. Kalau parking 1 ataupun petak parking 4, kita ke dari arah lain. Dekat sini agak sukar sikit. Kalau kita datang untuk menuju ke seleko Z dari arah ni, kena ambil side betul-betul, side yang secukupnya untuk buat U-turn masuk ni. Baik, seleko Z, kesalahan mandatory sama juga macam seleko S. Tidak boleh langgar tebing, tidak boleh terlibat kemalangan, tidak lebih masa 3 minit, dan perlu berhenti di persimpangan hujung tu. Pastikan bumper tidak melepasi garisan. Sebelum keluar, beri isyarat kiri. Tengok kiri dan kanan, sekiranya tiada halangan, keluar dengan selamat. Baik, seterusnya adalah ujian ataupun halangan seterusnya adalah halangan 3 penjuru, 3 pergerakan. Daripada seleko Z tadi, dia keluar terus menuju ke simpang
untuk ke 3 penjuru. Jadi calon-calon dekat dalam litar ni jangan lupa arah setiap simpang-simpang yang kita perlu ikut, dari arah mana. Jadi kalau tak faham tu kena tanyalah cikgu bagi betul-betul faham. Ataupun dekat tepi dinding pejabat tu dia ada peta ataupun maps litar ni, ambil gambar kat situ. Banyak cara kita boleh, kalau kita nak belajar, sama ada melalui dalam video, dekat dalam buku, ataupun kalau ada kelebihan tu kita boleh belajar dekat luar dengan abang ke ataupun dengan parent, tapi cari tempat yang selamat lah. Dan saya tak galakkan belajar dekat luar sebab pemandu tak ada lesen, ataupun si pengajar tu tak ada sijil mengajar. Tapi kena hati-hatilah, cari tempat yang selamat, tempat yang lapang dan tempat yang tak mengganggu pemandu-pemandu awam lain. Okey, kalau tak ada siapa nak ajar, kita boleh belajar melalui ni YouTube, untuk refresh balik, ataupun dalam buku untuk mengingatkan RSM ataupun RPK. Semua tu boleh kita belajar dekat rumah. Tak semestinya kita datang belajar mandu dekat dekat sekolah mandu je. Dapat Okey, sebelum tu kita tengok calon ni buat 3 penjuru 3 pergerakan. Cuba perhatikan betul-betul. Ni pergerakan ataupun penjuru yang ke-2. Kemudian dia bergerak. Kalau sekiranya tanda tak dapat, nampak tu, bumper depan sebelah kanan dia duduk betul-betul atas garisan sebelah kanan. Dan selain pada itu, pergerakan dia. Penjuru yang ketiga berlaku 2 pergerakan. Itu yang menyebabkan boleh gagal ujian. Okey, kita teruskan dengan calon tadilah. Abang tadi ni, kita tengok dia buat, sama ada dia boleh buat ataupun tidak. 3 pergerakan, 3 penjuru, ataupun 3 penjuru dengan 3 pergerakan. Sekarang dia menuju ke penjuru yang pertama. Okay, pastikan tanda dengan tepat. Dah diajar tadi. Kunci dengan brake ataupun dengan handbrake dekat sini. Kemudian gear reverse pusing ke kanan dengan satu olah gerak lagi menuju ke penjuru yang kedua. Ni penjuru kedua. Dan pergerakan yang kedua. Berhenti mengikut tanda yang dah diajar. Kemudian gear 1. Nampak? Okey. Ini boleh diterima sebab dia dapat melakukan 3 pergerakan, 3 penjuru. Selain pada itu, tidak melanggar garisan ataupun terlibat kemalangan. Beri isyarat kiri, bergerak separuh kereta keluar, baru belok ke kiri, dan mengikut lorong jalan keluar. Dan relax je, tak payah nak ajar, dia dah boleh masuk sendiri asalkan tak langgar kesalahan mandatory. Itu je. Okey. Tapi masih ada macam gugup sikit apa? Gugup. Itu normal. Manusia normal mesti ada gugup. Kan? Walaupun dah boleh tapi dia mesti ada rasa gugup. Tak banyak, sikit mesti ada. Walaupun kita dah biasa memandu, dah pernah memandu, tapi gugup tu mesti ada lah. Okey, itu saja video kita hari ni. Ini Abang Azura Amsyar kita, yang asalnya dari jauh, menetap sini dah lama, jadi dia mohon lesen dia dekat sini. Okey, Assalamualaikum. Selamat menonton.